Sebenarnya kan yang menakutkan pasal pembunuh bersiri ni bukan sebab dia membunuh dengan kejam ke ataupun dia seksa mangsa dia ke. Tak guys. Yang menakutkan pasal diorang ni adalah diorang ni yang jenis fetish ni. Yang jenis suka simpan-simpan hadiah daripada mangsa. Macam Ivan Milat, dia collect backpack daripada mangsa-mangsanya. Abang Boy pernah cover kes ni dulu. John Hay ataupun The Acid Bath Killer. Mamat ni menyimpan anjing peliharaan mangsanya disebabkan dia kesian dekat anjing tu selepas ownernya dia bunuh. Jerry Brudos, dia pula menyimpan kasut mangsa-mangsanya. Sorry, salah. Bukan sekadar kasut je. Dia simpan kaki mangsanya untuk test koleksi kasut yang dia ada guys. Dan banyak lagi lah. Kalau Abang Boy nak buka cerita satu persatu, rasanya sampai besok pun tak habis. Sama jugalah dengan kes hari ni. Dia punya fetish tu memang gila kot. Dan disebabkan fetish dia ni, dia menjadikan benda tu sebagai signature dia untuk setiap pembunuhan. Lebih kurang macam tanda tangan lah. Korang nak tahu apa yang dia collect? Korang sediakan kuda siap-siap. Tenang, chill. Kita roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Pada 12 September 1993, keluarga Claps dah bercadang dah untuk spend masa diorang di sebuah cottage di Tito, Italy. Yang ada pada hari itu adalah Antonio dan juga isterinya Filomena. Anak lelaki mereka iaitu Luciano yang berusia 20 tahun. Diorang sebenarnya masih menunggu dua orang lagi ahli keluarga diorang, iaitu Gildo Claps 24 tahun dan juga anak paling bongsu mereka, Elisa Claps, yang masih berusia 16 tahun. Elisa ni sebenarnya pada pagi tu meminta kebenaran ibunya untuk pergi ke gereja bersama kawannya yang bernama Eliana de Salis. Dah habis settle tu, Elisa dan kawannya akan join sekali family ni untuk makan tengah hari. Pada lebih kurang pukul 12.45 tu, Gildo pun sampai ke rumah dan masing-masing ni bersiap sedia di meja makan sambil menunggu Elisa. Tunggu, dah pukul 1.30. Elisa masih tak muncul-muncul. Walaupun risau, diorang fikir mungkinlah si Elisa ni singgah ke kedai ke mana-mana ke, sampaikan tak ingat pukul berapa. Diorang tunggu lagi. Dalam tak sedar, dah pukul 2.30 geng. Masih tak muncul-muncul si Elisa ni. Masing-masing dah pelik dah. Tak pernah lagi Elisa ni perangai macam ni. Elisa ni adalah orang yang selalu menepati masa. Dia tak ada perangai macam member-member Abang Boy tau. Bila tanya dia orang ni dekat mana, selalunya dia akan cakap on the way. Padahal dia masih berselimut dekat katil guys. Tak. Elisa bukan macam tu. Elisa ni kalau lambat macam mana pun, paling kurang tidak pun, dia akan call rumah dan bagi tahu. Tak lama selepas tu, tiba-tiba pintu rumah keluarga Claps ni ada orang ketuk. Buka-buka je, tengok-tengok si Eliana ni, member kepada Elisa. Bila dorang tanya Eliana, mana si Elisa? Dia cakap yang dorang ni terpisah masa dekat church dan dia ingatkan si Elisa ni dah sampai ke rumah dah. Itu yang dia terus balik ke rumah keluarga Claps tu. Sudah. Dah jadi satu hal pula. Gildo yang risau terus pergi ke bandar Potenza untuk mencari Elisa. Dia pergi ke church dan bertanyakan orang-orang dekat situ, ada tak ternampak adik dia? Seorang pun tak nampak guys. Sekarang ni dah masuk pukul 4. Elisa tak muncul-muncul dekat rumah. Dan pencarian Gildo di bandar pun tak membuahkan hasil. Last kesemua ahli keluarga Claps pergi ke bandar bersama-sama mencari Elisa. Gildo pun terus tanyakan kepada Eliana untuk ingat balik apa yang terjadi sebelum diorang berpisah. Pada masa ni lah Eliana dah tak ada alasan. Dia dan Elisa sebenarnya tak pergi pun ke gereja pada pagi tu. Elisa sebenarnya menggunakan alasan tu hanya untuk berjumpa dengan seorang kawan lelaki. Lelaki itu adalah penuntut jurusan pergigian yang berumur 21 tahun yang bernama Danilo Restivo. Danilo ni pun satu perangai juga.
Dia sebenarnya adalah anak kepada ketua pengerusi perpustakaan di Bandar Pos Denzo yang disegani oleh penduduk sekitar. Walaupun macam tu, Danilo ni tak macam bapak dia. Dia selalu berperangai pelik dan berbadan gempal. Dia selalunya menjadi mangsa buli di sekolah dan selalu juga di-reject oleh orang-orang perempuan. Si Elisa ni pula adalah orang yang cepat kesian. Beberapa kali juga si Danilo ni cuba untuk mengayak Elisa tetapi ditolak dengan baik. Tetapi biasalah orang macam ni. Mana tahu nak give up. Dia cuba lagi. Dia bagi hadiah, dia bagi bunga, macam-macam lagi lah. Sampailah pada hari 12 hari bulan tu. Danilo ni nak sangat jumpa dengan Elisa sebab nak bagi hadiah katanya. Disebabkan si Elisa ni mendapat keputusan cemerlang dekat dalam exam. Elisa dan Danilo plan untuk berjumpa di gereja tu pada pukul 11.30 pagi. Sejam sebelum khutbah habis pada pukul 12.30. Elisa sepatutnya plan untuk berjumpa dengan Eliana di depan pintu gereja tu selepas tamat je khutbah. Tetapi masa Eliana tunggu Elisa tu, dia terjumpa pula kawan sekolahnya yang bernama Angelica. Dok sembang punya bersembang, jam dah pukul 1.30 guys. Elisa masih tak muncul-muncul. Eliana dan Angelica fikir mungkinlah disebabkan crowd hari tu agak ramai, Elisa tak dapat cari Eliana dan decide untuk pergi balik ke rumah. Korang kena ingat tau, ini zaman 1993. Manalah nak ada handphone lagi. So si Eliana ni pun terus balik ke rumah keluarga si Clap. Memandangkan yang Danilo adalah orang yang terakhir berjumpa dengan Elisa, Gildo terus call rumah Danilo. Danilo cakap yang dia hanya berjumpa dengan Elisa sekejap je untuk pas hadiah. Dalam masa 15 minit je, dorang lepak dekat belakang church tu dan bersembang. Selepas tu Elisa belah. Danilo masuk balik ke dalam gereja untuk sambung mendengar khutbah tu. Itu adalah kali terakhir dia nampak Elisa. Lebih kurang pada pukul 7 malam, Elisa masih lagi tak balik rumah. Luciano, abang kepada Elisa, seorang lagi yang berumur 20 tahun tu, tak cakap banyak geng. Dia terus gegar rumah Danilo. Danilo memang nampak gelabah sikit. Setiap pertanyaan Luciano, dia cuba mengelak. Dia cakap dia tak tahu apa-apa pun pasal Elisa. Luciano perasan yang dekat tangan kiri Danilo ni berbalut. Danilo cakap yang dia terjatuh dekat tapak pembinaan masa dia balik daripada gereja. Disebabkan tak puas hati dengan jawapan si Danilo ni, keluarga Clap decide untuk melaporkan kehilangan Elisa kepada polis. Dorang terus mengatakan yang ada kemungkinan Danilo ada kena-mengena dengan kehilangan Elisa. Tetapi macam biasalah kes-kes macam ni guys. Ingatkan polis nak ambil kisah ke? Kalau kau bukan anak menteri atau kes kau tak jadi viral macam sekarang ni, memang dorang buat tak reti je geng. Polis suruh ahli family ni untuk balik rumah dulu dan tunggu Elisa. Dorang tak buka kertas siasatan pun. Dorang suspek yang Elisa ni mungkin lari daripada rumah. Dah tak tahu nak buat apa dah. Gildo ni pergi balik ke gereja pada malam tu dan mendapati pintu gereja ni dah tutup dah. Dia minta tolong dekat penjaga tu untuk cek dekat dalam. Kok-kok lah ada clue tentang adik perempuannya. Dorang bagi Gildo ni masuk. Dia cek satu-satu dekat kerusi. Dia cek dekat belakang altar. Satu pun tak ada. Tetapi dia perasan dekat belakang altar tu ada satu pintu menuju ke attic. Pintu tu berkunci. Bila Gildo minta untuk penjaga ni bukakan, dia cakap hanya ada seorang je yang ada kunci pintu tu, iaitu ketua padri church. Dan secara kebetulan pada hujung minggu tu, ketua padri tu bercuti selama beberapa hari di sebuah resort. Akhirnya selepas 2 hari Elisa ni tak muncul-muncul, barulah polis terhegeh-hegeh nak buat kerja. Dorang pergi ke rumah Danilo untuk soal siasat. Menurut Danilo, Elisa sebenarnya tak happy tinggal di rumah keluarganya. Dia plan untuk melarikan diri ke Naples. Tetapi Danilo cuba untuk memujuk Elisa untuk stay. Dia pula nak jadi hero. Danilo masih mengatakan yang dia berjumpa Elisa 15 minit je. Tetapi ada pusing sikit dekat situ. Dia cakap yang dia jumpa Elisa pada hari tu sebab nak minta nasihat sikit. Macam mana nak mengayat seorang kawan Elisa yang bernama Paula. Pula dah. Dia langsung tak mention tau yang pasal dia nak bagi hadiah ke Elisa. Dia nak mengayat Elisa ke? Langsung tak ada. Selepas jumpa Elisa, dia terus balik ke rumah melalui satu kawasan pembinaan. Dia cakap dia terjatuh dekat tangga eskalator dan dekat situlah tangan dia terluka. Dekat situ pun polis tahu dah Danilo ni memang kaki kencing. Macam mana orang jatuh eskalator luka dekat tangan je weh? Bila polis minta baju yang dipakai Danilo pada hari kejadian, ayah kepada Danilo terus masuk campur. Dia cakap kalau nak polis kena dapat kawaran dulu, barulah diorang bagi. Selalunya kan kalau orang tak nak bagi kerjasama penuh ni, ada benda yang disembunyikan.
Betul tak? So polis memang dah suspek si Danilo ni. Diorang cuba cek database. Rupanya si Danilo ni memang ada rekod jenayah guys. Pada umurnya 14 tahun, dia telah ditahan disebabkan memukul kawannya di taman permainan. Dan laporan terbaru adalah beberapa bulan sebelum kehilangan Elisa, 3 orang remaja perempuan yang tinggal berdekatan dengan Danilo telah membuat laporan yang Danilo ni dilihat stalking diorang. Tak cukup dengan tu, si Danilo ni selalu buat prank call ke rumah diorang hampir setiap malam. Kalau orang tua perempuan tu yang angkat, dia akan letak telefon. Tetapi kalau budak perempuan tu yang angkat, Danilo akan describe apa yang budak perempuan tu pakai pada masa tu. Lagi satu perangai pelik si Danilo ni adalah dia obses gila dengan rambut tau. Sebenarnya pada waktu tu Bandar Potenza telah dihantui oleh seorang lelaki misteri yang suka-suka potong rambut orang perempuan tanpa disedar tau. Selalunya yang kena adalah perempuan yang naik public transport pada malam hari. Walaupun polis syak yang Danilo ni bertanggungjawab, tetapi tak ada bukti. Polis tak boleh nak buat apa-apa pun. Pada masa yang sama, berita tentang kehilangan Elisa Claps ni mendapat liputan media yang meluas. Satu negara nak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Disebabkan ini, keluarga Claps menerima prank call hampir setiap masa. Diorang claim lah yang si Elisa ni ada dengan diorang lah. Siap ada minta duit tebusan tu geng. Polis malas nak layan call-call macam tu. Tetapi ada beberapa call yang hampir sama info. Ada yang mengatakan kali terakhir Elisa dilihat adalah di dalam sebuah kereta putih. Kereta Fiat putih specifically. Sebenarnya menurut saksi yang disoal siasat, salah seorang daripada admirer Elisa ni drive kereta yang berwarna putih. Lelaki itu bernama Aris Gega yang berusia 20 tahun. Aris ni adalah warga negara Albania yang baru je berdetap di Potenza. Bila Aris ni dipanggil untuk disoal siasat, Aris mengatakan yang dia tak ada pun dekat gereja pada hari tu dan dia ada bersama dengan kawan dia. Okay fine, polis lepaskan dia. Tetapi bila polis call kawan dia pula, kawan dia bela-bela geng. Kawan dia cakap tak ada pun Aris lepak dengan dia. Kawan Aris siap bagi tahu yang Aris ada di bandar pada waktu kejadian. Hei aduh, tak bijak lah. Buat plan tak bagi tahu kawan. Tak basah-basah kata bodoh. Ditambah pula, si Aris ni ada pula sebiji kereta Fiat berwarna putih. Serta merta, Aris telah dijadikan suspek utama kes ni. Aris telah ditahan untuk membantu siasatan. Dan setiap kali dia disoal siasat, dia ubah-ubah cerita. Tetapi dalam satu sesi interview, Aris mengatakan yang Danilo telah ugut Aris untuk tidak bagi tahu polis yang diorang ni sebenarnya kenal each other. Akhirnya Aris hanya didakwa memberi kenyataan palsu je. Itu je guys. Pada pertengahan Disember, polis telah mendapat panggilan tip daripada seorang wanita. Dia klaim yang Elisa ni telah dipukul dan dipaksa masuk ke dalam kereta Fiat berwarna putih pada hari kejadian. Menurutnya lagi, sekarang ni Elisa telah disorok di sebuah rumah di Rom. Lepas tu dia terus letak telefon guys. Mula-mula polis ingatkan ini hanya prank call. Tetapi perempuan ni ada sebut pasal kereta Fiat putih. Pada masa ni, polis tak rilis apa-apa statement pasal kereta Fiat tau. Public tak tahu apa-apa pasal kereta Fiat putih tu. So, orang yang tahu info ni hanyalah polis dan orang yang terlibat je. Itu je guys. So, polis cuba untuk menghantar rakaman tu dianalisa di makmal forensik. Cek punya cek, pemilik suara tu tak lain tak bukan adalah Eliana, kawan baik Elisa. Polis sebenarnya dah suspek lama dah. Cerita Eliana ni ada bau kari sikit. Dia pun macam Aris juga. Selalu ubah-ubah cerita dia. Kejap gitu, kejap gini. Last-last, Eliana pun kena dakwa memberi kenyataan palsu kepada polis. Selidik punya selidik, Eliana juga bagi tahu polis yang Danilo memaksanya untuk memberi kenyataan palsu tu. Banyak gila kot bukti yang menunjukkan Danilo ni ada kena-mengena dengan kehilangan Elisa. Tetapi polis tak boleh buat apa-apa guys. So far, apa yang polis ada adalah bukti keadaan je. Susah gila kot untuk meyakinkan hakim untuk mengeluarkan waran tangkap ke atas Danilo. Keluarga Danilo pun bukan kaleng-kaleng. Silap langkah, Danilo boleh terlepas macam tu je. So, polis kena berhati-hati dalam kes ni. Pada masa yang sama, keluarga Elisa memang mati-mati mengatakan yang Danilo ni lah orangnya. Rupa-rupanya ketua paderi untuk gereja tu adalah kawan kepada ayah Danilo. Dia pergi bercuti ke spa pada hari kejadian sebenarnya telah disponsor oleh ayah Danilo sendiri. Lagi satu benda yang tak masuk akal adalah bila polis tak memeriksa kawasan gereja tu, ketua paderi ni mati-mati tak bagi masuk guys.
Satu bilik je dia tak bagi masuk. Bilik tu menuju ke atas attic gereja tu. Macam-macam alasan lah dia bagi. Kunci hilang lah, ada barang berharga lah, kat atas tu tak selamat lah, lantai reput lah, dan macam-macam lagi lah. Last padri tu cakap, kalau polis tak naik atas, polis kena bagi warang geledah. Memang jam polis. Bila masyarakat sekeliling mula syak ada benda yang tak kena dengan padri tu, dia cuba deny yang dia kenal Danilo dan juga ahli keluarganya. Tetapi biasalah, bila orang yang nak menipu ni tak bijak, senang gila tekan toy. Time tu lah terkeluar pula satu gambar padri tu dia ambil pada hari jadi Danilo ni ke-18. Dengan semua bukti-bukti yang berjaya dikumpul ni, akhirnya polis berjaya menahan Danilo Rastivo, tetapi bukan sebab kes membunuh ke apa ke, tak guys. Dia hanya didapati bersalah sebab memberi kenyataan palsu kepada polis. Itu je. Dia telah dipenjara selama 10 bulan guys. Polis pun tak ada apa-apa bukti yang kukuh untuk mendakwa Danilo. Selepas 10 bulan tu, Danilo bebas macam orang biasa je guys. Lebih kurang pada masa ni lah, banyak gila kabar-kabar angin mengatakan yang si Elisa ni dicolik oleh mafia. Ada juga orang cakap yang si Elisa ni ada affair dengan padri tu. Ada yang cakap Elisa telah dijadikan pelacur di Rom. Macam-macam lah mulut longkang ni. Tempayan boleh lagi kita tutup tau. Tetapi mulut orang ni, dia payah sikit. Boleh dikatakan setiap hari ada je orang buat prank call kepada keluarga Elisa. Bertahun-tahun, kes ni masih tak dapat diselesaikan. Kes ni dah bersawang dekat dalam bilik rekod polis tau. Tetapi keluarga Elisa masih tak nak give up. Bila internet mula dah famous, keluarga ni spend duit untuk set up satu website untuk update tentang kehilangan Elisa. Pada 23 April 1999, satu email telah diterima yang mendakwa dirinya adalah Elisa. Dalam email tu, Elisa mengatakan yang dia sekarang tinggal di Brazil dan menyuruh keluarganya untuk tak risaukan dia. Dia dalam keadaan baik dan happy sekarang. Ibu kepada Elisa cuba untuk menerima berita tu dengan tangan terbuka. Mungkinlah betul Elisa tak happy tinggal dengan family dia dan decide untuk melarikan diri. Tetapi abang-abang dia memang tak percaya langsung guys. Yelah, kalau betul si Elisa ni nak lari daripada rumah, ini langsung tak bawa duit tau. Pasport pun Elisa tak bawa. Last diorang upah seorang penyiasat persendirian untuk trace email tu datang daripada mana. Cek punya cek, rupanya email tu bukan dah hantar daripada Brazil tau. IP address email tu adalah daripada sebuah cyber cafe tempatan. Dan bila diorang cek pula senarai lawatan, tengok pada masa email tu disend, ada pula nama Danilo Rastivo. Keluarga Elisa terus ke balai untuk melaporkan apa yang diorang dapat tahu. Diorang percaya yang Danilo cuba untuk membuat keluarga Elisa untuk give up dalam pencarian Elisa. Tetapi korang tak tahu tak apa yang polis cakap? Diorang percaya yang Elisa masih hidup dan telah melarikan diri. Dan kes ni pun telah ditutup. Tak ada apa yang polis boleh buat masa tu guys. Jam gila mat. Penyudahnya, apa-apa pun tak jalan. Elisa pun diorang tak tahu apa jadi. Dan orang yang ada kena mengena dengan kehilangan Elisa pun hidup bebas macam orang biasa guys. Pada tahun 2002, Danilo kenal dengan seorang wanita yang tinggal di Bournemouth, England melalui Yahoo Messenger. Baru je beberapa bulan dia chat, dia decide untuk berpindah dan tinggal bersama perempuan ni. Pada bulan Mac 2002, dia berpindah ke sebuah apartmen di sebuah rumah yang bernombor 96 Chatsworth Road. Memang pasangan ni mabuk bercinta lah. Danilo buat apa je kerja yang ada. Dia pernah jadi pelayan restoran, pernah baiki rumah orang dan macam-macam lagi lah. Pasangan ni bercadang untuk berkahwin pada tahun 2004. Tetapi sesuatu berlaku beberapa bulan selepas Danilo dipindah ke area tu. Pada hari Selasa 12 November, seperti hari-hari biasa je, seorang ibu tunggal yang tinggal berdekatan yang bernama Heather Barnett drop anak dia ke sekolah pada pagi tu. Pada lebih kurang pukul 8 pagi, dia dah ada dekat rumah dah. Dia akan memulakan kerjanya menjahit baju dan langsir. Heather ni sebenarnya bekerja daripada rumah dan order yang didapat pun pada masa tu memang banyak gila memandangkan Christmas ni dah dekat. Pada lebih kurang pukul 3, dua orang anaknya balik ke rumah seperti biasa. Sampai je kat pintu depan rumah, dorang nampak yang pintu ni tak ditutup. Pelik. Takkanlah mak dorang lupa nak tutup dah kunci pintu depan. Dorang okey lagi. Dorang masuk rumah pelan-pelan dan memanggil nama mak dorang. Tak ada siapa yang sahut. Pada masa ni, radio memang kuat gila guys. Tak pernah lagi mak diorang ni buka radio kuat-kuat macam ni. Diorang cari satu persatu bilik dekat dalam rumah tu. Sampailah ke bilik air tingkat atas. Bilik air tu satu-satu je bilik yang pintunya ditutup.
Masing-masing sebenarnya dah cuak dah. Dorang panggil nama mak dorang berkali-kali. Tak ada siapa yang sahut. Pelan-pelan anak yang paling tua buka pintu bilik air tu. Ambil kau. Heather dah tak bernyawa guys. Terlantar di lantai dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Terry, anak yang paling tua, terus memegang tangan adiknya dan call talian kecemasan. Masa ni adik dia dah meraung-raung dah. Dia bawa adik dia keluar dan dua orang adik-beradik ni berpelukan sambil menunggu ketibaan ambulans dan juga polis. Pada masa ni, Danilo sampai ke rumah dan nampak Terry dan adiknya menjerit-jerit dekat luar rumah. Danilo datang dan terus invite dua-dua orang adik-beradik ni untuk tunggu polis di rumahnya. Danilo pun call polis pada masa tu dan report apa yang terjadi. Polis mendapati tiada langsung kesan rumah tu dipecah masuk dan kejadian ni berlaku sejurus je lepas Heather ni sampai di rumah selepas dia drop anak-anaknya di sekolah. Forensik mendapati yang tempat kejadian seperti ada yang telah dibersihkan sebab ada bau klorok yang kuat. Mereka menggunakan cairan luminol untuk mencari kesan-kesan lain yang telah dibersihkan oleh suspek. Terdapat tapak kasut bersaiz 9 berjalan daripada bilik air ke tempat kerja Heather. Tetapi tapak tu tiba-tiba je hilang. Benda ni menandakan yang pembunuh tu telah menukar kasutnya. Forensik juga mendapati yang pembunuh tu menggunakan sarung tangan getah supaya tak meninggalkan kesan cap jari. Polis membuat spekulasi yang pembunuh ni memang dah plan lama dah. Dia dah kaji jadual Heather ni dan tahu dia takkan diganggu selama beberapa jam selepas si Heather ni drop anak-anaknya ke sekolah. Memandangkannya Heather ni adalah seorang tukang jahit, ada kemungkinannya Heather membuka pintu tu sebab ingatkan pembunuh adalah seorang customer yang nak hantar order. Di kepala Heather terdapat kesan seperti dipukul dengan objek tumpul beberapa kali dan ini adalah punca kematian. Tak cukup dengan tu geng, Heather telah beberapa kali dan lehernya juga telah. Yang paling sick adalah ada kesan serangan selepas Heather mati. Di tangan Heather terdapat gumpalan rambut yang pada awalnya polis ingatkan adalah rambut pembunuh. Mungkinlah yang diorang ni bergelut dan Heather tertarik rambut pembunuh ni. Tetapi selepas dihantar ke makmal, rambut tu bukannya ditarik guys. Rambut tu sebenarnya telah dipotong dengan berhati-hati. Satu gumpalan adalah rambut Heather sendiri dan satu lagi adalah daripada perempuan lain. Pula dah. Kedua-dua orang adik-beradik ni dipanggil untuk memberi statement di balai. Menurut anak bongsu, seminggu sebelum kejadian ni, kunci pendua rumah tu hilang selepas seorang jiran datang ke rumah. Korang nak tahu tak siapa jiran tu? Jiran tu adalah Danilo Restivo yang dikenali sebagai Danny. Danilo datang hari tu acak-acak nak bertanya CV jahit daripada Heather. Katanya nak beli langsir untuk girlfriendnya. Diorang sekeluarga tak adalah bukti, tetapi memang dah lama suspek bahawa Danilo lah puncanya. So Heather pun tukarlah segala kunci yang ada dekat dalam rumah tu. Tetapi terlupa tukar kunci dekat belakang rumah. Rumah si Danilo ni pula betul-betul berdepan dengan rumah si Heather. Bila polis soal siasat Danilo, dia mengatakan yang dia berada di bandar untuk menghadiri kelas dan dia pergi menaiki bas. Bila polis cek, betul lah pula. Memang dia tak ada kat rumah pada pagi tu. Beberapa hari kemudian, polis datanglah ke rumah Danilo ni untuk collect DNA sampel. Semua ni adalah untuk mengeluarkan Danilo ni daripada senarai suspek yang ada. Danilo bagi kerjasama penuh guys. Tetapi bila polis tanya untuk cek kasut Danilo, dia cuba mengelak. Danilo mengatakan yang kasut tu tengah basuh dan menunjukkan polis ke bilik air. Kasutnya tengah direndam di dalam cecair klorok. Memang fishy gila Mamat Danilo ni. Polis tak banyak cakap guys. Terus ambil kasut tu untuk diuji kaji makmal. Tetapi forensik mendapati yang kasut tu langsung tak ada kesan darah dan tak padan dengan tapak kasut di rumah Heather. Walaupun macam tu, polis masih rasa yang Danilo ni ada kena-mengena dengan kematian Heather. So diorang cuba untuk cek database jenayah. Serta-merta nama Danilo Restivo naik. Dia mempunyai rekod jenayah lampau dan juga adalah seorang suspek dalam kehilangan Elisa Claps. Pegawai penyiasat cuba untuk cek balik alibi yang diberikan oleh Danilo. Menurutnya pada pukul 9.30 hingga pukul 12 dia berada di pusat komputer untuk menjalani kelas. Tetapi bila polis cek balik, senarai login pada komputer yang telah digunakan telah diubah guys. Sebenarnya komputer itu telah di login pada pukul 10.30 pagi. Polis cek pula tiket.
Memang betul si Danilo ni naik bas pada pukul 8.44 pagi. Tetapi satu rakaman CCTV mendapati yang Danilo ni berhenti di bus stop selepas tu dan berjalan ke arah rumahnya pada pukul 8.55 pagi. Dan sekali lagi pada pukul 9.30 pagi. Tetapi kali ni daripada arah rumahnya ke arah bandar pula. Tetapi disebabkan kualiti rakaman tu agak sampah, rakaman tu tak boleh dijadikan sebagai bahan bukti. Sekali lagi Danilo telah dijadikan suspek utama. Tetapi kesemua bukti-bukti ni hanya bukti keadaan je guys. Sama juga dengan kes Elisa tu. Tak ada langsung bukti yang betul-betul kukuh yang dapat mengaitkan Danilo dengan mangsa pembunuhan. Pegawai penyiasat call pula dengan polis yang handle kes kehilangan Elisa 10 tahun sebelum tu. Dorang bagi tahu yang dorang suspek Danilo ni mempunyai fetish yang pelik. Danilo juga adalah suspek dalam kes lelaki misteri yang suka sangat memotong rambut orang wanita. Semua info baru yang polis dapat ni hanya menguatkan lagi teori yang Danilo adalah pembunuh Heather. Tetapi disebabkan tak ada bukti yang kukuh, apa yang polis buat adalah memerhatikan Danilo ni daripada jauh je. Pada 2 April 2004, polis telah memulakan aktiviti risikan orang. Setiap masa ada je polis berpakaian biasa akan memerhatikan aktiviti Danilo ni. Dia pergi ke mana, dia buat apa, dia kerja apa. Dan pada masa ni lah polis dapat tahu hobi pelik si Danilo ni. Pada setiap hujung minggu, dia akan pergi ke tempat hiking tempatan dan menyurut di dalam semak. Dia akan berpakaian hitam dan memerhatikan perempuan yang hiking dan jogging dekat situ. Pada 12 hari bulan Mei 2004, satu rakaman telah berjaya ditangkap semasa Danilo ni sedang menyurut-nyurut mengendap orang. Dia pakai jaket overall hitam kot. Yang kau tengok apa tu dalam Matrix tu. Itu yang selalu orang pakai pada musim sejuk. Dia selamba je pakai guys. Dia terbongkok-bongkok ke dalam semak. Polis memang dah risau dah. Dorang tahu kalau dorang tak buat apa-apa, ada kemungkinannya Danilo ni akan membunuh mangsa seterusnya. Satu unit polis telah dipanggil ke tempat kejadian. Tetapi polis ni tak naklah beritahu si Danilo ni dia dalam pemerhatian polis. So polis buat-buat macam menyiasat satu kes kehilangan kereta dekat area tu. Polis meminta untuk cek beg Danilo. Dekat dalam beg tu, polis jumpa something. Benda yang dipanggil a murder kit. Dorang jumpa satu topeng muka, sepasang sarung tangan getah, gunting besar, tisu basah dan yang paling last adalah sebilah pisau. Tetapi si Danilo ni tenang je guys. Dia cakap yang dia jumpa pisau tu dekat dalam semak tu. Dan dia ambil pisau tu sebab tak nak budak-budak kecil terjumpa. Bila polis tanya apa yang dibuat kat situ, Danilo je cakap yang dia sebenarnya mencari ulat untuk dijadikan makanan cicak belaannya di rumah. Apa ke Biol? Abang Boy pun ada berlebih the dragon kot. Tak ada maknanya Abang Boy nak pergi cari ulat dekat dalam hutan. Walaupun alasan dia tak masuk akal, tetapi polis tak boleh deny apa yang dia cakap tu. Sekali lagi, tanpa apa-apa bukti kukuh, Danilo terlepas lagi sekali geng. Polis decide untuk tukar taktik. Polis menggunakan khidmat publik pula untuk membantu diorang dalam siasatan. Ingat tak Abang Boy cakap yang polis jumpa rambut seorang wanita yang tak dikenali dekat tangan Heather? Diorang meminta tolong kepada media di England dan juga di Itali untuk mencari siapa sebenarnya owner gumpalan rambut tu. Memang jenuh guys. Bukan seorang dua yang call, berpuluh geng. Semua klaim yang rambut diorang telah dipotong tanpa pengetahuan diorang semasa diorang ni menaiki public transport di area Bournemouth. Menurut kebanyakan tips tu, kebanyakan insiden ni bermula pada bulan Mei 2002. Sejurus je selepas si Danilo ni berpindah ke UK. Seorang wanita yang bernama Holly Stroud mengatakan yang lebih kurang pada bulan Mac 2003, dia sedang menaiki bas untuk balik ke rumah daripada college. Masa dia tengah duduk tu, dia terasa rambut dia macam orang tarik. Mula-mula tu dia ingatkan rambut dia stuck dekat seat bas tu tau. Bila dia usah belakang, ada seorang lelaki memakai cap dan spek mata hitam sedang tersenyum kepada dia. Memang cuak lah member. Dia bangun dan terus pindah tempat duduk. Sampai je dekat rumah, dia perasan yang rambut dia melekit-lekit dengan cecair putih guys. Cecair apa? Abang Boy serahkanlah dekat imajinasi korang. So dia pun basuh rambut dia. Dan pada masa ni, dia perasan yang rambut dia telah dipotong. Hei bapak lah, macam mana dia buat tu? Takkan cepat gila dia ceret? Hei gila lah. So anyway, kesemua wanita ni datang ke balai untuk memberi sampel DNA rambut diorang. Tetapi selepas ujian dijalankan, tak ada satu pun padan dengan rambut wanita misteri tu. Penyudahnya, kes ni tersidai selama beberapa tahun lagi. Sampailah pada tahun 2007,
kes kematian Heather ni telah dibuka balik untuk disiasat. Sampel rambut misteri ni telah diuji kaji balik dengan teknologi DNA yang lebih advance. Memang advance gila guys. Diorang boleh tahu kot rambut tu sebelum dipotong, pemilik rambut tu pergi ke Spain dan kemudiannya ke Tampa di Florida. Polis membuat rayuan kepada publik kalaulah ada apa-apa info pasal pemilik rambut ni. Sampai ke sudah geng, tak ada siapa-siapa pun tahu. Ada juga spekulasi yang mengatakannya rambut tu adalah mangsa Danilo yang masih kita tak tahu. Pada tahun 2009, sekali lagi kes ni telah dibuka semula dan setiap bahan bukti telah diuji kaji. Dekat crime scene kematian Heather Barnett, polis sebenarnya ada jumpa satu towel yang mempunyai darah Heather. Polis membuat spekulasi yang ada kemungkinan pembunuh tu menggunakan towel tu untuk mengesat kesan darah yang terpecik di muka pembunuh. Diorang hantar towel tu ke makmal. Menggunakan teknologi terkini, pegawai forensik berjaya menghasilkan DNA darah dan juga DNA daripada peluh pembunuh. Kasut Danilo pun dihantar ke makmal juga. Kalau kali pertama diorang cek, langsung tak ada kesan darah. Tetapi kali ni, diorang jumpa guys, kesan darah tu sebenarnya ada dekat dalam kasut. Ini telah menyokong teori yang pembunuh tu menukar kasut selepas pembunuhan dilakukan. Semasa pembunuh tu menukar kasut, dia tak perasannya stoking yang dipakainya mempunyai kesan darah Heather. Dan kesan tu telah dipindah ke kasut baru. Tetapi disebabkan kasut ni direndam dekat dalam klorok, DNA telah musnah dan tak ada cara untuk mengetahui yang darah tu adalah milik Heather ataupun orang lain. Danilo macam tahu-tahu apa nak buat. Macam dia tahu proses polis ni buat kerja. Dia bawa baju spare dan basuh baju dia dalam Clorox untuk menghapuskan bukti. Ini mesti peminat true crime ni. Disebabkan tak ada bukti yang cukup, sekali lagi Danilo dilepaskan. Tetapi sesuatu terjadi setahun selepas tu. Pada 17 Mac 2010, satu kerja baik pulih telah dilakukan di gereja di Bandar Potenzo. Gereja yang sama tempat Elisa Claps dilaporkan hilang. Gereja tu sebenarnya sedang melalui proses renovation. Dua orang pekerja telah naik ke attic untuk repair bumbung. Tengah diorang cek-cek tu, diorang perasan di satu sudut yang agak tersorok ada bumbung yang perlu dibaiki. Masa diorang datang nak dekat tu, diorang perasan something. Diorang terjumpa satu tubuh anak gadis remaja yang telah menjadi mami. Tak banyak cakap geng, polis terus dihubungi. Polis dapat mengenal pasti yang mayat tu adalah milik Elisa Claps melalui kasut dan spek mata kepada mangsa. Sejak kehilangan Elisa, entry ke attic telah dikunci rapat. Tak ada siapa pun yang pernah naik ke atas tu. Tetapi setahun sebelum penemuan mayat Elisa, ketua gereja tu telah meninggal dunia. Dan semasa proses baik pulih tu, kunci ke attic telah dibuka buat kali pertamanya selepas 17 tahun. Pegawai forensik dapat memastikan yang si Elisa ni meninggal pada hari yang sama dia dilaporkan hilang. Terdapat kesan serangan dan 9 kesan tikaman di dada dan di belakang mangsa. Punca kematian adalah daripada tikaman di leher. Tetapi apa yang peliknya, di tangan Elisa terdapat gumpalan rambut yang bukan milik Elisa. Di sekeliling mangsa terdapat beberapa helaian rambut lain. Rambut tu telah dihantar ke makmal untuk diuji kaji. Ujian makmal mendapati yang beberapa helai rambut tu tak ada kena-mengena pun dengan Danilo. Mula-mula tu polis anggap ini mungkin membuktikan yang Danilo ni bukan suspek yang diorang cari. Tetapi diorang ada rasa fishy sikit. Selalunya ujian ni akan mengambil masa paling kurang pun 2 minggu. Tetapi yang diorang dapat result ni hanya 4 hari je guys. Cek punya cek, rupa-rupanya profesor yang handle ujian ni sebenarnya adalah kawan kepada bapa si Danilo ni. Dan juga adalah salah seorang daripada ahli jawatan kuasa gereja. So polis decide untuk hantar sampel rambut tu ke makmal lain. Dan kali ni ujian mendapati yang beberapa helaian rambut yang polis jumpa tu adalah milik Danilo Restivo. Banyak gila plot twist dalam cerita ni. Profesor tu telah dikantung kerja selama 18 bulan kerana didapati bersalah menghalang proses dalam penyiasatan. Akhirnya pada 19 Mei 2010, Danilo telah ditahan di atas dakwaan membunuh Heather Barnett di UK. Perbicaraannya telah dijalankan pada 30 Jun 2011. Walaupun dengan hanya menggunakan bukti keadaan, pendakwa raya berjaya meyakinkan juri yang Danilo lah orang yang bertanggungjawab atas kematian Heather. Hakim telah menjatuhkan hukuman penjara sepanjang hayat tanpa peluang untuk diperol. Akhirnya selepas 18 tahun kematian Elisa Claps, orang gila ni berjaya disumbatkan ke mahkamah. Satu perbicaraan in absentia telah dijalankan atas kematian Elisa di Itali. In absentia ni adalah satu proses perbicaraan di mana suspek kepada krime tu tak perlu hadir pun ke mahkamah. Bukti-bukti akan dibentangkan di hadapan juri dan peguam bela akan cuba defend suspek.
Proses dia sama je, cuma bezanya suspek tak ada. So anyway, Danilo didapati bersalah atas pembunuhan Elisa Claps dan dijatuhkan hukuman penjara 30 tahun. Tetapi pada 12 November 2012, hukuman Danilo telah dikurangkan kepada 40 tahun penjara selepas peguam belanya membuat rayuan. Polis sebenarnya tak puas hati dengan pendakwaan ni. Dorang yakin yang mangsa mamat gila ni lebih daripada 2. Satu pasukan telah dibentuk untuk mengkaji kes-kes yang masih belum selesai di Britain dan juga di Itali. 2 bulan sebelum kematian Heather ni, ada satu lagi kes kematian di area yang sama. Pada 12 Julai 2002, mayat seorang wanita warga negara Korea Selatan yang bernama Jong Oki Chin telah ditemui. Rumah Oki ni pun tak jauh guys. Hanya selang 3 baris je daripada rumah Danilo ni. Tetapi untuk kes ni, seorang lagi suspek telah disabitkan dengan kesalahan membunuh Oki. Tetapi yang peliknya, tak ada bukti langsung yang mengaitkan suspek ni dengan pembunuhan Oki tau. Dia hanya disabitkan kesalahan disebabkan statement daripada seorang saksi yang mengatakan suspek tu mengayat mangsa. Itu je guys. Statement tu pun koyak sebenarnya. Disebabkan saksi ni berada dalam keadaan mabuk pada waktu tu. Saksi juga pernah ada rekod memberi statement palsu sebelum tu. Walaupun macam tu, suspek telah disabitkan kesalahan dan dijatuhkan hukuman penjara atas kesalahan yang berkemungkinan bukan dia yang buat. Dan ada satu bukti yang dapat mengaitkan Danilo ni dengan kematian Oki, iaitu rambut Oki telah dipotong dan terdapat rambut lain di sekitar mayat Oki. Tetapi plot twist dia adalah sebelah rumah Oki ni ada kedai gunting rambut pula. So bukti rambut tu tak dapat digunakan di mahkamah. Secara officialnya, Danilo Restivo hanya didapati bersalah membunuh Heather Barnett dan juga Elisa Claps je. Tetapi polis syak yang dia mungkin bertanggungjawab atas kematian sekurang-kurangnya 7 orang wanita di sekitar Itali, France dan juga UK. Kesemua yang mati ni mempunyai signature yang sama. Rambut mereka telah dipotong dan di tangan diorang pula ada rambut perempuan lain. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate. Kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.